KPM. Anda sedang menonton slot tahap 2 di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Safwan bagi mata pelajaran sains tahun 6. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan. Tapi sebelum tu, jom kita tengok sebuah video untuk anda semua. Jom. Itu dia eksperimen yang telah pun kita jalankan untuk menyiasat cahaya sebagai faktor yang mempengaruhi persaingan antara tumbuhan. Jadi seperti mana yang telah pun murid-murid saksikan tadi, kita telah pun menanam anak benih kacang hijau sebanyak tiga anak benih kacang hijau di dalam pasu berlabel E. Manakala kita telah menanam 10 bilangan biji benih ataupun anak benih kacang hijau di dalam pasu F. Jadi di situ kita dapat lihat persamaannya ialah ia ditanam di dalam dua pasu yang mempunyai saiz yang sama. Tetapi bilangan anak benih di dalam setiap pasu adalah berbeza. Jadi saya pasti murid-murid telah dapat mengenal pasti di sini apakah pemboleh ubah yang dimalarkan dan juga pemboleh ubah yang dimanipulasi. Baiklah, mari kita lihat apakah pemboleh ubah yang dimalarkan dalam penyiasatan ini. Yang malar, yang sama, apa dia? Kita dapat lihat di situ. Kedua-dua anak benih di dalam pasu yang mempunyai saiz yang sama. Mestilah pemboleh ubah yang dimalarkan ialah saiz pasu. Jadi seterusnya kita ingin mengenal pasti apakah pemboleh ubah yang dimanipulasi. Dapat juga kita lihat di situ bahawa setiap pasu mempunyai bilangan anak benih yang berbeza. Tak sama. Ada 3 di pasu E, ada 10 di pasu F. Jadi dengan itu pemboleh ubah yang dimanipulasi pastinya ialah bilangan anak benih. Dan apa sebenarnya yang kita nak perhatikan pada akhir penyiasatan? Apakah yang kita nak perhatikan pada akhir penyiasatan? Itulah yang kita panggil dia sebagai pemboleh ubah bergerak balas. Agaknya kita nak perhatikan apa? Ya, kita nak perhatikan sebenarnya pertumbuhan anak benih kacang hijau selepas 3 minggu. Okey, baiklah. Di sini kita boleh buat satu hipotesis. Jika bilangan anak benih bertambah, okey, maka pertumbuhan yang kita nak lihat kat sini sebenarnya ialah faktor ketinggian. Maka ketinggian anak benih ataupun ketinggian pokok kacang hijau bertambah. Dan kita boleh buat ramalan berdasarkan hipotesis ini. Ketinggian anak pokok di pasu F adalah lebih tinggi berbanding dengan pasu E. Itu ramalan. Adakah ia benar? Maka kita akan saksikan keputusan yang sebenar bersama dengan Abang Sean. Okey, izinkan saya bergerak ke sana. Okey, boleh. Jadi kat sini kita ada, kat sini kita nampak kat sini pasu E, betul pasu E. Yang tu pasu E. Pasu E dan juga pasu F. Okey, jadi saya beri penghormatan kepada Sean untuk buka pasu angkat bakul tu. Sebenarnya kotak ni gelap. Bila kotak ni gelap sebenarnya kita nak lihat
kita dah buat satu lubang, maka kita nak beri pencahayaan yang kurang sebenarnya kepada pokok-pokok ini. Untuk mengawal kita nak kawal dia. Cahaya yang masuk lah, maknanya melalui lubang ni ya. Okey. Untuk sebenarnya saya ulang balik tadi, mungkin murid-murid dah lupa, di dalam pasu E terdapat 3 sahaja anak benih yang ditanam. Manakala di dalam pasu F kita telah menanam kira-kira 10 anak benih kacang hijau. Okey, kita angkat pasu E, kita lihat apa yang terjadi. Okey, go. Itu dia. Betul ada 3? Ada Ego. Ke ada 1, 2, 3. Ada 3 sahaja. Betul, ada 3 sahaja. Dan keadaannya adalah seperti ini. Macam tu je Ego. Dan yang ke seterusnya. Okey, saya alihkan Ego. Minta Masya angkat. Saya perlahan-lahan. Okey. 1, 2, 3. Tersekat. Kena berhati-hati. Okey, baik. Nampak sampai orang kata macam ada satu perlumbaan yang berlaku di antara pokok-pokok ni kan. Sehingga dia muncul sebenarnya kalau dapat lihat tadi, muncul menerusi lubang yang telah pun disediakan. Jadi, kalau kita lihat kat sini, Sean, pada pengamatan Sean, pada pemerhatian Sean dan juga murid-murid yang sedang menonton, kelihatan pokok di pasu mana yang tumbuh lebih tinggi? E ataupun F? Cikgu. Daripada pemerhatian saya, Cikgu, yang tumbuh lebih tinggi adalah daripada pokok yang ada dalam pasu F, Cikgu. Yang ini, Cikgu. Nampaknya dia macam ada persaingan ke situ. Ada perlumbaan. Macam masing-masing nak menonjol untuk mendapatkan cahaya. Jadi, apakah sebab yang menyebabkan, apakah inference yang menyebabkan pertumbuhan pokok di dalam pasu F ni adalah lebih tinggi berbanding dengan E? Saya rasa sebab mereka bersaing untuk mendapatkan cahaya itu. Lebih banyak kan persaingan. Yang ni pun bersaing, tapi kadar persaingan dia tu tak berapa banyak. Kedua-duanya berlaku persaingan. Cuma di dalam pasu F, pokok-pokok dalam pasu F mengalami persaingan untuk mendapatkan cahaya yang lebih banyak berbanding pokok di dalam pasu E. Itu dia punya sebab dia. Dalam tak sedar sebenarnya kita telah berjaya memberikan sebab. Okey, jadi dengan itu apakah kesimpulannya, Sean? Okey, kesimpulan itu semakin bertambah bilangan anak benih dalam pasu, semakin bertambah ketinggian pokok yang tumbuh dalam pasu tersebut. Ya, tepat sekali. Begitu juga saya dengar anak-anak yang telah pun menonton pada hari ini juga memberikan jawapan yang sama. Mari kita semak sama-sama. Apakah pemerhatiannya? Okey, jadi pemerhatiannya kita dapati pokok di pasu F tumbuh lebih tinggi berbanding E. Betul tadi Ishan berlaku? Betul. Okey. Apakah sebabnya? Apakah sebabnya? Kerana faktor persaingan apa tadi? Kerana faktor persaingan cahaya. Kerana pokok di dalam pasu F lebih banyak persaingan cahaya berbanding pokok di pasu E. Dan kesimpulan seperti mana Sean telah menjawab tadi, begitu juga murid-murid yang sedang menonton di rumah, jika bilangan anak benih bertambah, maka ketinggian anak pokok kacang hijau juga bertambah. Jadi disebabkan perlumbaan yang berlaku, yang mana yang kita tanam pokok banyak tadi, dia berlumba-lumba untuk mendapatkan cahaya. Dengan itu, secara magicnya ia tumbuh lebih tinggi berbanding pokok yang lebih sedikit. Okey, disebabkan kejayaan Sean dan juga murid-murid di rumah telah berjaya membuat kesimpulan dengan tepat, maka dihadiahkan satu lagi bintang. Satu bintang. Okey, yang mana sekarang ni murid-murid di rumah, murid-murid yang sedang menonton dan juga Sean telah berjaya mengumpul 3 bintang. Kita ada satu lagi eksperimen yang kita ingin tunjukkan. Apakah faktor persaingan yang seterusnya? Mari kita sama-sama saksikan video ini.
itu dia satu lagi video bagaimana kita nak menyiasat nutrien sebagai salah satu faktor persaingan antara tumbuhan. Jadi kalau kita lihat dalam video tadi, terdapat dua pasu yang mempunyai saiz yang sama iaitu G dan juga H, di mana di dalam kedua-dua pasu juga ditanam dengan bilangan anak benih yang sama banyak iaitu sebanyak 15 anak benih. Cuma yang membezakan tadi dapat kita lihat bahawa di dalam pasu G dibekalkan baja manakala H tidak dibekalkan baja. Baik, mari kita kenal pasti apakah pemboleh ubah yang terdapat dalam penyiasatan ini. Okey. Yang pastinya yang pertama pemboleh ubah dimalarkan ialah bilangan anak benih. Bilangan anak benih disebabkan kedua-dua pasu mempunyai anak benih yang sama banyak. Selain pada anak benih, seperti mana yang telah pun saya terangkan tadi, saiz pasu juga adalah pemboleh ubah yang dimalarkan. Yang dimanipulasi, satu ada baja, satu tak ada baja. Maka pemboleh ubah yang dimanipulasi ialah kehadiran baja. Inilah perkataan penting yang kita perlu gunakan dalam menjawab soalan pemboleh ubah yang dimanipulasi kat sini. Bila satu situasi ada dan tiada, maka kita akan gunakan perkataan kehadiran. Kehadiran apa? Kehadiran baja. Dan pemboleh ubah yang bergerak balas ialah kita nak lihat, kita nak saksikan pada akhir penyiasatan ialah pertumbuhan anak benih kacang hijau selepas kira-kira 3 minggu. Okey, secara hipotesisnya, jika ada kehadiran baja, ini kita nak guna semakin kurang sesuai kat sini. Jika ada kehadiran baja, maka pertumbuhan anak benih kacang hijau selepas 3 minggu bertambah subur. Secara logik pun kita boleh fikir macam tu. Jika ada baja, mestilah keadaan pokok tu semakin subur. Okey, jadi ramalan kita untuk G dan H, pertumbuhan anak benih kacang hijau di dalam pasu G. Yang mana pasu G tadi mempunyai baja adalah lebih subur berbanding H. Okey, baiklah, kita nak lihat bagaimana keputusan yang sebenar pada kali ini. Jadi izinkan saya bergerak ke meja. Okey, cikgu. Di sini kita ada pasu G dan juga pasu H. Yang mana kalau kita ingat tadi bagaimana ia dijalankan, kedua-duanya telah ditanam dengan anak benih yang sama banyak. Kalau Sean saksikan kat sini, okey, G dan juga H, yang mana Sean nampak pokok tu lebih subur? G atau H? Memang nampak jelas sangat, Ego. Pokok dalam pasu G tu lebih subur berbanding dengan dalam pasu H. Itulah pemerhatiannya. Jadi, apakah yang menyebabkan pokok di dalam pasu G lebih subur berbanding pokok di dalam pasu H? Okey, Ego. Sebabkan dalam pasu G ni, Ego, diberikan ataupun adanya baja. Maknanya baja tu membekalkan nutrien, Ego. So saya rasa jadi saya rasa baja yang ataupun nutrien yang ada dalam pasu G ni memang cukup. Memang cukup. Kalau kita bandingkan dengan dalam pasu H, mungkin tak cukup, Ego, sebab dia ada 10 juga ataupun bilangan anak benih yang sama, tapi mereka kena bersaing untuk mendapatkan nutrien yang kalau tak sebanyak dalam pasu Jadi, G. Bila kita bekalkan baja kepada pokok di dalam pasu G, maka dia dapat lebih nutrien, maka kuranglah persaingan nutrien yang berlaku di antara pokok dalam pasu G berbanding dengan H. Kalau kita tengok kat sini pun, kalau kita tanam tadi 15, saya tengok kat sini mungkin tak sampai 15 dah. Mungkin ada yang telah pun tertewas dalam persaingan. Ada yang bantut pun ada kat situ. Jadi kat sini kita dapat memberikan sebab bahawa pokok di dalam pasu G kurang persaingan apa? Nutrien berbanding pokok di dalam pasu H. So apa kesimpulannya, Sean? Kesimpulan je, Ego. Jika ini adalah berkenaan dengan baja, Ego. Jika adanya kehadiran baja, maka persaingan di pertumbuhan, Ego. Okey, ya. Saya ulang balik, Ego. Okey, jika adanya kehadiran baja, maka pertumbuhan pokok semakin
bertambah. Semakin tambah ataupun semakin subur. Semakin subur. Okey, baik, kita semak jawapan tersebut. Ya. Okey, pemerhatian. Saya pasti murid-murid yang sedang menonton tadi berjaya membuat pemerhatian dengan betul. Di mana pokok di dalam pasu G tumbuh lebih subur berbanding pokok di pasu H. Ya. Okey, sebabnya kerana pokok di dalam pasu G kurang persaingan nutrien berbanding H. H disebabkan kita tak letak baja, dia lebih banyak persaingan nutrien. Dan kesimpulan seperti mana yang Abang Sean buat tadi, jika ada kehadiran baja, maka pertumbuhan anak pokok kacang hijau selepas 3 minggu bertambah subur. Disebabkan kejayaan Sean dan juga murid-murid di rumah telah berjaya menjawab soalan-soalan ini dengan tepat, maka dihadiahkan satu lagi bintang untuk semua murid di rumah dan juga kepada Abang Sean mewakili murid-murid di rumah. Tahniah Lagi diucapkan. satu bintang. Sekarang kita ada 4 bintang dah, Ego. Dan saya rasa kita boleh berehat seketika. Kembali semula selepas ini di slot tahap 2 di Didik TV KPM. Tahukah murid-murid, salah satu daripada 3 spesies bunga pakma yang terdapat di Perak diberi nama sebagai Rafflesia azlani, iaitu bersempena dengan nama Sultan Perak, Sultan Azlan Shah.